untuk minggu ni. Saya 2 kali hari ini, 1 jam ni untuk analisa pasaran dan 1 jam lagi pada sebelah malam saya dan Imran dalam sesi Peak of the Week ikut dari jam 8 sehingga jam 9. Kita akan membincangkan mengenai isu Rusia-Ukraine. Kita lihat kepada data NFP dan juga minggu pertama dan juga kepada OPEC punya decision kepada harga minyak yang telah mencecah paras $100. Jadi kita akan bincangkan pada sebelah malam nanti ya. Tapi petang ni kita lihat dahulu kepada pasaran. Basically kandungan dia sama seperti apa yang saya akan bincangkan sebelah malam nanti, unless ada perubahan kepada sebarang struktur pasaran dari sekarang sehingga malam nanti. Sebelum kita mula, seperti biasa saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran. Jadi minggu ni of course tumpuan adalah kepada perkembangan Rusia dan Ukraine, di mana pada minggu lepas kita ada Rusia yang telah masuk ke sempadan Ukraine bersama dengan rakan sekutu dia Belarus dan dan pada mulanya reaksi pasaran adalah agak pada mulanya kita nampak kejatuhan pasaran selepas serangan berlaku, lepas tu naik balik. Ekoran tanggapan pasaran bahawa tak ada banyak tindak balas daripada pihak NATO ataupun pihak US itu pada hari Jumaat. Pada penghujung sesi Jumaat, sebelum Wall Street tutup tu, kita ada US dan juga rakan-rakan sekutu di dalam NATO mengumumkan bahawa mereka akan mengambil tindakan ekonomi yang lebih tegas dan juga kepada tindakan untuk kepada beberapa bank dekat Rusia tidak dibenarkan menggunakan sistem SWIFT. SWIFT ni transfer lah, nak transfer duit bank kepada bank. Dan ini menyebabkan pada awal pagi tadi kita nampak gap jatuh. Kita nampak yen mengukuh, US dollar mengukuh, euro jatuh, GBP jatuh against US dollar, against JPY, dan ini yang kita nampak pada pagi tadi. Sekarang apa cerita dia pula, Jo? Apa cerita dia pula? Sekarang ni pihak Ukraine, pihak Belarus dan pihak Rusia sedang berunding mengenai perkembangan semasa. Kalau anda ikut Bloomberg pagi tadi, awal pagi tadi, kita ada Presiden Ukraine yang menyatakan bahawa mesyuarat berkenaan hantar wakil, tapi beliau tidak percaya kepada keputusan mesyuarat berkenaan. Interesting Tapi bagaimana nak trade benda ni? Sekejap naik, sekejap turun, penting. Central Bank Rusia juga menaikkan polisi rate dia sebanyak 20%, ekoran kejatuhan mata wang rubble. Ini menarik Jadi dan pasaran saham Moskow dibuka lebih lewat. Saya tak tahu buka lagi ke tak, saya tak sempat nak tengok. Jadi itu yang sedang berlaku sekarang lah. Tapi yang penting bagaimana kita nak trade semua ni. Itu yang penting Jadi kita lihat dekat chart. Trade apa yang anda nampak. Jangan sekejap anda tengok ini naik, ini turun, ini adalah ni, tak dapat. Pening kepala. Kalau ada set up, trade. Kalau tak ada set up, jangan trade. Itu saja. Jaga risk, letak TP dan lain-lain. Sebab itu, awal pagi tadi bila market gap, kalau nak tahu, saya terima berpuluh mesej. Bang, macam mana ni bang? Letak entry, dia gap down, habis. SL ada pun dia langgar lebih daripada SL. Sebab itu, ingat Jo, yang saya
cadangkan dan kita akan bincangkan ya bila kita ada sesi 2 jam. Saya tak ada sesi, tak tahu ada sesi 2 jam tak minggu ni. Saya tak sempat tengok jadual lagi ya. Gunakan kaedah equity. Faham tak? Anda nak buka satu position, sebelum kita cerita pasal market, kita cerita pasal pengurusan account dahulu ni yang saya duk cerita sebelum ni. Apa pun gap up ke, gap down ke, ya Jo, buat benda tu je. Buat benda macam ni. Anda ada sekurang-kurangnya 2 connected account. Maksudnya 2 account under nama yang sama, under nama anda lah jangan trade guna nama orang lain. Ini account anda yang pertama. Ni saya duk cerita banyak kali. Ini adalah sebagai account 1. Ini adalah untuk tujuan depo dan juga withdrawal. Account ni Anda boleh buat satu special account kalau anda duk target kepada bonus dan lain-lain. Account ni sentiasa kosong. Faham tak? Bila ada promotion, bila ada apa, baru anda gunakan account 1A ni. Jadi anda boleh boleh maximiskan bonus berkenaan Okey. 2 account ni hanya untuk tujuan deposit dan withdrawal sahaja. 2 account ni. Okey. Connected kepada 2 account ni adalah account trading anda. Ini adalah account trading anda. Anda boleh buka sampai 8 account trading 8 account lah. 2 dah kat atas tu dan kat bawah tu Ini adalah untuk tujuan bonus yang 100% dan lain-lain. Ini adalah untuk tujuan yang bonus apa semua untuk anda deposit Okey. Account 2 ni anda cuma internal transfer jumlah yang anda perlukan untuk dagangan mengikut position sizing model. Sebab itu kena ada position sizing model. Maksudnya, satu entry anda nak buka berapa kepada prestasi sistem. Dan pada masa yang sama, anda akan include kepada margin dia, saya tak menggunakan kaedah margin, saya menggunakan kaedah equity. Saya tak kira dia punya bonus apa semua tu. Saya tak kira benda tu. Tapi kalau anda mengira benda tu, masukkan plus whatever amount yang transfer untuk buka position, setiap kali anda buka position, masukkan jumlah yang sama plus 20%. Bergantung kepada apa instrumen yang anda dagangkan Sebab stop out level dekat XM adalah 20%. Kalau anda trade chef punya pair, masukkan extra 50%. Katalah kalau kena stop loss satu posisi, anda hilang, kita ambillah $10 simple. Masukkan $12. Jadi kalau ada gap benda-benda seperti ni, anda tak kisah. Itu sahaja jumlah yang anda silap. Itu sahaja. Faham tak? Dan fahamkan kenapa saya bezakan position portfolio, account untuk position portfolio. Sebab yang ini adalah untuk pegang yang lama. Ini adalah untuk posisi. Ini untuk trade, swing, ataupun anda intraday or whatever. Buat benda ni. Jangan letakkan satu lump sum, withdraw depo satu account yang sama. Gap macam ni, apa-apa jadi kalau anda tersilap, habis semua. Kalau anda nak ni, anda pergi cek apa yang berlaku 15 Januari tahun 2015. Disebabkan benda ni lah, sampai sekarang saya menggunakan kaedah ini. Boleh? Okey, kawal risiko. Definekan berapa yang hilang kalau apa-apa berlaku. Yang akaun atas ni anda tak trade. Itu cuma bank anda, wallet anda. Nak belanja, masukkan dalam akaun lain, belanja kat situ.
Ya, ambil risiko tempat lain. Jadi kalau kat sini negatif, dia takkan tolak akaun lain. Negatif kat sini sahaja. Okey, itu saya jawab berpuluh mesej awal pagi tadi. Ni saya jawab sekarang. Uruskan cara ni. Tambah satu, boleh buat benda tu. Saya tak galakkan, tapi kalau anda nak buat satu akaun di mana anda akan mengambil risiko yang lebih tinggi, pastikan prestasi sistem anda dah ada. Maksudnya, teknik anda sedang membaca market dengan ngam. Market dah ikut apa yang sistem anda dan anda peruntukkan. Then buat. Tak kisah. Masa tu tak kisah sebab anda menggunakan duit market. Apa pun jangan berjudi. Rancangkan. Okey. Balik kepada cerita pasaran. Hopefully itu membantu some of you kalau anda mendapati mati aku ni. Okey. Pergerakan semasa kita ada a bit of relief rally semasa, tetapi ingat pergerakan sekarang ni dekat indeks cuma menunjukkan 3 wave. Okey. Ini mungkin adalah W, ini adalah X dan ini adalah buat Y. Saya tak terkejut benda tu. Dan kita ada X hitam di sini. Okey. Sebabnya kalau anda zoom out sikit, X ini terlalu kecil. X yang sini X yang sini, not really terlalu kecil, but saya tak nampak dia habis lagi. Movement sekarang ni yang berlaku pagi tadi tak break low. Sama ada dekat indeks, kita lihat semua indeks movement pagi tadi tak ada yang break low. Tak ada yang break low. Kita lihat kepada US 100 pun sama. Tak ada yang break low. Jadi kalau dia break low ni, kita boleh confirmkan bahawa struktur ini lengkap. Okey? Maksudnya, kita masih ada kemungkinan untuk dia buat double. Masih ada kemungkinan untuk dia buat double. Sama ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Turun 2, lepas tu 5 wave lagi, lepas tu baru dia jatuh. Ataupun ini adalah seperti saya tunjukkan A, B, C, W, 1, 2, 3 dan jatuh ke bawah. Apa pun tak ada apa-apa. Indeks anda tak trade sekarang. Kalau nak trade indeks, anda sedang melihat kepada daily punya setup. Ini adalah struktur daily. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Masa ni barulah kita trade untuk indeks. Masa ni lah baru anda ada trend. Sekarang ni the whole move dalam market adalah koreksi di mana struktur semasa tidak lagi mencecah 100%. Okey, belum lagi mencecah 100%. Jadi selagi dia berada di bawah ini, kita dan belum sampai 100%, kita considerkan move ini masih in progress, masih ke bawah. Selagi dia berada di bawah 3 biru ni. Okey, dan belum lagi mencecah 100%. Kalau nak trade level ini, itu adalah daily chart. Jadi kalau anda mempunyai modal yang okey untuk itu, anda boleh tunggu dekat bawah tu. Itu adalah untuk US 500. US 30 pun structure daily correction. Okey, daily correction. Kita katakan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3 ni tak lengkap lagi. Untuk US 30 ni kalau anda nak trade dia, dia akan ke laut sikit. Maksudnya, struktur ini anda tak dapat gunakan this structure. Faham tak? Anda kena gunakan internal dia. 1, 2 dan 3. Bila kita guna internal, jom?
Bila anda nak guna internal, maksudnya instead of anda menggunakan yang besar ni, anda terpaksa gunakan yang dalam ni. Anda tarik fibo, kalau nak entry yang ni, anda kena tarik fibo yang ini. Setakat ini tak ada orang tanya saya, bilanya kita nak tarik ini, bila nak tarik dalam tu. Macam mana nak tahu? Anda tarik yang ini, ataupun anda tarik guna entry yang atas tu. WXY. Sekiranya WXY dia tak ikut syarat. Faham tak? Ingat, syarat untuk WXY 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan yang pertama ni, lazimnya yang ini 618 ke 76.4. Dalam kawasan ni, biasanya dia react daripada kawasan ni. Okey, lazimnya. Kalau dia tembus, anda akan gunakan ini sebagai konektor anda. 3 wave ini. 1, 2 dan 3 ni. Anda kena tunggu B ni habis. Faham? Okay. Kalau B dia break structure, dan kita akan jadikan ini sebagai W, X, Y. Ini W, ini X, 1, 2 dan 3. Jadi anda akan gunakan konektor ini. Boleh tak? Ya. Sekiranya WXY, oops, saya tak nampak soalan. Sekiranya WXY dia break 618, jadi besarlah pula. 618764, anda akan ambil internal ni punya structure, zigzag ini. Okey, itulah guna 618764 tadi. Okey, instead of anda menggunakan yang ini. Ya, sama juga seperti apa yang anda nampak dekat US 500 ya. US 500 dia okey sikit. Kalau anda lihat struktur ini, okey. Ni ini dalam ini pun melangkaui 618764. Jadi kalau anda nak entry, anda kena ambil internal structure punya ni, apa? Punya connector. Jadi ini idea dia, sekiranya dia melangkaui hedging area ataupun 618, dia mempunyai momentum kuat. Itu idea dia. Jadi instead of anda ambil yang ini, anda ambil yang ini. Itulah guna benda tu. Faham? Hanya bila berlaku W, X dan Y, bukan dalam zigzag. Sebab tu tak dapat nak miss sesi saya tu. Kadang-kadang benda ni dalam otak saya. Orang tak tanya, saya pun ingat orang tahu. Okey. US 100, struktur serupa di mana kita menjangkakan bahawa pada semasa kita dah lengkapkan 03 dan kita buat flat di sini, struktur ini, kalau kita lihat semasa, WXY kita kena letakkan sebagai WXY sama dengan yang lain. Kalau kita ambil struktur sekarang ni, it is reacting daripada 618764. Wassalam kini. Jadi kalau dia react 618764, anda akan gunakan yang ini sebagai konektor anda. Faham? Ini. Instead of yang luar ni. Instead of Y punya structure. Boleh? Itu adalah untuk US 100. Jadi anda akan gunakan
WXY yang besar. Okey? Sama, tiga-tiga tu ada setup. Tiga-tiga tu ada setup. Okey, saya akan letakkan blue box apabila ini break. Maksudnya akan ada blue box di sini. Tapi itu daily punya chart ya. Itu daily punya chart. Lain daripada tu DEX tak ada. DEX masih lagi bawah yang ini pun tak break. Jadi masih ada kemungkinan untuk dibuat wave 4 ya. Maksudnya ini masih ada kemungkinan untuk buat benda ni sebelum dia jatuh. Apapun anda tak buat apa kepada indeks sekarang. Don't trade index now. JP225 pun sama. Structure serupa. Tak ada yang break low ini. Kalau ada yang break dan kita dah katakan market dah continue kejatuhan dia. Tapi kita masih menjangkakan ke bawah. Ingat, untuk JP225 ni di daily anda berada dalam kawasan equilibrium. Anda berada dalam kawasan ini. Anda berada dalam kawasan equilibrium. Ini mungkin flat. Saya tak lukis flat sebab main index dia tak buat flat. Apa pun tak ada. Ini tak ada apa-apa. Don't do anything. UK 100 saya tukar balik lukisan dia. Bukan apa, supaya kita boleh trade. Itu je. Cuma saya kena jadikan dia wave 4. Faham tak? Kalau yang lain tu wave 4, ini kena jadi wave 4. Some sort of wave 4 ya. Some sort of wave 4. Dan kalau saya nak jadikan dia wave 4, sini wave 3. Jadi untuk jadikan dia wave 3, 3 yang internal ni, dalam ni, yang 3 ni, kena ada separation. Kalau saya letak 4 kat sini, dia tak separate. Jadi apa yang kena buat? Kena jadikan dia triangle. Kalau setakat edit wave, ada banyak cara nak buat dia. Kalau setakat edit wave, tak langgar hukum pun. A, B, C, D dan E. Tak langgar hukum pun. Kalau anda pergi yang kecil, ini adalah dekat dekat H4 punya, anda akan ada triangle di sini. Tak langgar hukum kalau pergi yang kecil. So, apa pun, yang ini boleh tak trade deal. Sekarang ni disebabkan kita dah buat benda tu. Kalau kita lihat satu, kita tengok dulu, ada sekuen tak? Ini dah cecah 100%. Kita tengok satu lagi sekuen dia. Ada tak sekuen dia? 1 dan 2. Jadi dalam yang ini, satu fraktal dia ada sekuen. Disebabkan benda ni, saya keluarkan ini daripada list kita. Faham? Kalau nak trade, 2 fraktal membawa kepada trend. Sekarang ni dia cuma satu pecahan yang membawa kepada trend. Kenapa yang lain kita trade? Kalau anda tengok kepada US 30 contohnya. Struktur sekarang ni, yang ini, kalau kita ambil daripada bawah ni kepada yang atas, ini tak lagi cecah 100%. Kalau kita ambil yang lagi besar, 1 dan 2, of course 3 dia atas sana. Jadi 100% dia atas sana. Kita ada 2 fraktal yang masih belum lengkap. Okey, jadi yang ini kita boleh trade. Faham? 2 fractals.
Okey, jadi kita masih jangkakan movement ke bawah, a bit of relief. Kita ada Rusia, Belarus dan juga Ukraine yang tengah berunding ya. Maybe gencatan senjata or whatever, tak tahu ya. So tapi yang bagi saya tak nampak, jangan trade dia, itu saja. Belum ada set up. Okey, kita masih lukiskan untuk Spain 35 ni masih ke bawah. Dan saya kena jadikan some sort of wave 4 dan habiskan. Kalau tak, ini terlalu lemah. Kita kena jadikan ini sebagai flat. Ini tak dapat nak trade dah kalau dia flat. Okey, jadi indeks yang ada adalah kepada US indices sekarang ni. US 30, US 500 dan US 100. Kita tunggu ke bawah untuk nak long. Terutamanya untuk US 500 dan juga US 100. Terutamanya kepada dua tu. Okey, yen pair. Yen pair kita masih ada pergerakan yang tak untuk contohnya macam UJ ni kita masih tak break triangle. So pergerakan pasaran akan macam ni lah. Kita cerita benda ni yang pergerakan tidak menentu pasaran sejak bila kini? Dah sebulan kan, sebelum cerita Ukraine Rusia lah. Jadi anda akan dapati pergerakan tidak menentu ni akan berterusan. Okey, yen pair yang lain, Euro JPY ini pun tak break. Kalau ada yang break bawah ni, dan anda boleh trade dia. Dia tak break. Dia tak break. Kalau break, anda boleh trade intraday untuk short. Dia tak break. Dia mabuk macam tu je. Itu kalau dekat kini cerita pasal daily. Daily untuk UJ ni dia berada dalam blue box. Dia gila macam tu lah. Tu yang anda nampak pasaran ni tak menentu. GBP JPY ini sikit je lagi. Kalau ini break, ini some sort of wave 3. Some sort of wave 3. Kalau ini break, then 1, 2, 3 whatever rupa dia anda boleh short. Ini tak ada. Sikit je lagi. Okay, tak ada, belum ada sequence. Sama, AUD JPY tak break. Tak ada. Okay, JPY siapa yang jenis sentiment trader kan, oh perang, oh ni jatuh gap, oh kita tutup gap, kita short balik. Tak ada set up. Faham tak? Dia yang selalu kita dengar kan, tutup gap, nanti dia jatuh balik. Ini mungkin buat benda ni. Saya tak terkejut kalau dia buat benda ni. Lepas tu buat jatuh. Ambil SL atas ni kan. Okay, tak ada. Ini tak break. Kalau break bawah ni, then anda ada set up. Tak ada. Structure dia tak ada. Ada soalan mengenai yen pair? Okey, kalau tak ada, kita masuk kepada dollar pair. Sama. Ini tak break bawah tadi. Kalau break, then kita dah mula higher probability untuk indeks ke bawah, yen pair ke bawah, dollar pair ke bawah. Sekarang, yes, hala tuju dia ke bawah. Saya tak terkejut kalau dia buat benda ni. Masih ada kemungkinan. Sebab itu, ini bukan high probability trade untuk nak short dia kat situ. Kalau dia break dalam satu structure, ini nampak lain. Penuh. Ya, try buka. Level-level yang 50%, level-level yang atas sikit macam ni anda tengok. Penuh order kat situ. Okey? Hala tuju dia ke bawah. Anda belum, orang Sarawak cakap, belum ada lagi nak short US dollar. Ibuh dulu. Belum masanya.
Kita bahasa Sarawak sikit. Belum. Ini tak break. Hala tuju dia ke bawah. Boleh tak short kalau ada set up. Set up tu wujud kalau ini break. Kalau tak ada set up, nak trade apa? Kita tahu dia ke bawah. Kenapa tak short? Dah belum ada set up. Itu saja. Tak ada high probability kat situ. Hala tuju ke bawah. Yes. Okay. GBP US dollar sama seperti GJ tadi. Tak break. Hala tuju ke bawah. Penat ulang-ulang. Cerita sama. Ini sama. Tak break. Kalau break, kita ada set up. NZD US dollar. Tak break. Sama cerita. Semua sama cerita. UCAD. Tak break. Kalau break, anda boleh ni. Saya tukar dia punya fractal. But, sama juga. Kalau siapa yang ikut cerita pada minggu lepas. This one. Okey, berada dalam kotak dia. Cumanya fractal dia saya tukarkan. Instead of satu merah, dua merah. Tapi tempat dia sama, tak kisah. Bagi siapa yang tunggu benda ni yang kita cerita pada minggu lepas. Okay, saya tak letakkan blue box kat situ. Sebabnya kita dah ada entry untuk Comdols iaitu GBP AUD dan kita tengah swing yang ini ke atas. Okey, itu UCAD. Ada soalan untuk dollar pair. Cuma tak ada setup dia untuk kita trade. Hala tuju dia masih long dollar, long yen, maksudnya short yen pair, dan indeks akan buat ke bawah. Masih tiga tu, masih yang sama. Gold. Gold pun saya tak terkejut kalau dia buat benda ni. Sebelum jatuh ke bawah. Kalau dia break A, kita akan tunggu set up. Tak ada cara lagi clear saya nak jelaskan kan. Kalau dia break ke bawah ni, kita akan long dia. Itu adalah untuk gold. Saya menunggu kepada silver instead of gold. But sama juga, ini boleh buat yang ini. Sebelum jatuh ke bawah. Kalau dia jatuh ke bawah di sini, dia akan lebih dekat sikit. Sama. Okay, saya menunggu kepada silver. Minyak ini wave 3. Gap ni wave 3. Tapi ini pun tak break. Jadi kalau dia tak break, ini masih boleh buat wave 2. Faham tak kenapa saya masih melihat untuk dia jadi wave 2 ke bawah? Sebab kalau kita katakan 2 kat sini terlalu kecil. Kalau dia buat 2 yang besar, kita boleh long. Kalau itu berlaku, then anda boleh masuk kepada syarikat minyak, Exxon dan lain-lain. Hopefully ini jatuh ke bawah. Then anda boleh long ke situ. Okey, itu Chevron, itu Exxon, Chevron masih ke atas. But ini akan betulkan this structure. Okay. Saya tak berminat sangat kepada Chevron, harga dia mahal. Saya lebih berminat kepada Exxon. Okey, copper tak ada apa-apa. Ini tengah buat this correction. 1, 2 dan berada dalam blue box sekarang ni. Sekarang ni dia berada dalam blue box. Boleh tak short? Ini bukan low. Ini 1 merah, 2 merah. Faham? Ini berada dalam blue box sekarang. Boleh tak short? Tak. Ini hampir lagi nak masuk blue box. Okay, itu adalah copper. Euro AUD saya masih nak tengok satu lagi. Sebabnya kita ada full reset daripada kawasan ni. Yang ada divergence, itu wave 3 habis.
wave 5 dan habiskan wave 3. Kita ada full reset, okey, dan ke bawah yang masih ada divergence. So kita masih menghabiskan wave 5. Daripada sini kita cuma ada 1, 2, 3, 3. Satu lagi low. 4 dan 5. 5 lekuk sekurang-kurangnya, sebelum dia naik ke atas. Kawasan ni sekarang berada dalam blue box. Sekarang berada dalam kawasan tu. Okey, boleh tak nak long dia dekat situ? Kalau satu biru ni breakout atas yang ini, bukan ini, ini satu fractal. Ini tak break. Faham tak? Ini tak break. Kalau dia break, kita boleh trade. Maksudnya sekarang ni, ini sideways. Dia break ini, ya, tak ada apa. Dia baru satu fractal. Kalau ini break, dan itu je. Anda ada satu structure yang nak trade. Ini tak ada. Jadi Euro AUD saya tak minat. Masih sideways. Ini sideways. Dia berada dalam blue box. Euro GBP. Euro GBP saya masih lihat ke bawah. Apa pun, ini tak breakout ke bawah. Kita masih jangka dia ke bawah disebabkan kita menjangka kekuatan dolar. Kalau dolar kuat, euro lemah. Simple je. Sebab itu kita masih menjangka ini masih ke bawah. GBP AUD, satu lagi ataupun dah habis. Ini boleh habis sebabnya dia ada divergence. Saya ada cukup lekuk di belakang ni untuk buat banyak benda. Sama ada satu kita kat sini dan some sort of wave 3 habis. Oh, banyak benda yang saya boleh tarik. Dan ini pun boleh jadi macam ni. 3, 4, 5. Ini 3. Ini 4. Dan ini 5. Faham tak? Sebab tu saya tak tunggu nak entry jenis yang satu-satu-satu. Faham tak Kimi? Saya tak trade macam tu. Yang saya buat adalah, dia masuk dalam blue box, saya entry. Dia masuk dekat 100% ni, saya entry. Kalau dia kena stop loss, dia kena stop loss. Saya nak buat macam mana? Faham? Dia berada dalam kawasan tu. Entry di sini, bukan entry tunggu yang ini. Tak, saya tak buat benda tu. Saya tak pergi tenung, saya letakkan risiko yang saya sanggup ambil. Stop loss 10 pip bawah ni, entry kat sini, TP kat 100% atas. Itu sahaja. So, position ni masih berjalan. Kalau kena stop loss, nak buat macam mana? Dia tak ada kalau. Stop loss di sini. Itu je. Van Tap pun dah meninggal kan. Okey. GBP dia lama dah sakit. GBP NZD. GBP NZD kalau anda tengok structure sekarang ni di time frame M15 structure ini dia M15 M5 structure ini yang ini ada divergence. Faham? Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita katakan untuk GBP NZD ni kita dah ada satu kat sini. Kita tengah buat 2 dan kita jangka buat benda ni. Kalau ini habis, then GBP AUD dah habis di sini. Kalau kita pergi time frame yang kecil juga, structure ini pun ada divergence. Faham tak? Sini pun ada divergence. Saya ada cukup separation kat sini untuk buat wave 3. Kenapa 4 dia macam tu? Oh, time frame kecil.
Faham? Okey. So kita masih ada position untuk GBP AUD. Itu adalah H4 di sini. Mungkin dah habis, mungkin satu lagi ke bawah. Ya, selagi dia dalam ni, kita katakan dia masih ke atas. Kalau dia breakout ini, then kita akan katakan tak ada dah kekuatan US dollar. Tetapi ingat, dia kena break ini. Bukan break 1618. Sebab kalau 1618, maksudnya ini boleh jadi flat. Faham tak Kimi? Sampailah bawah ni. Itu kita tak tahu. Maksud saya kat sini, ini boleh jadi A, ini boleh jadi B, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan itu 5. Itu kita tak tahu. Kalau flat, memang tak ada cara nak tahu. Tak ada cara nak tahu. Okey, then akan kena stop loss. Selagi dia tak break this low B kat sini, di mana kita ada satu full reset. Jadi kita ada 1, 2. Ini break, kita masih katakan ini ke atas. Itu je. Kita nak risau setiap lekuk, tak dapat. Sebab itu anda tak risau setiap lekuk, tak dapat. Faham kenapa kita enter GA ni? Disebabkan ini dah break. Kita ada incomplete sequence daripada yang besar. 1, 2 dan yang besar. Jadi, this pullback kita entry. Ini satu fractal saja. Cumanya kita ada incomplete sequence. Dan kita menyangkakan kekuatan US dollar. Okey, so balik kepada apa yang kita bincangkan sebelum ni mengenai pergerakan semasa untuk mananya. Hilang dah. Alamak, saya terdelete. Alah, tertutup yang tu. Tak apa. Okey. Kita masih katakan bahawa kita menjangkakan some sort of kekuatan US dollar. Ya. Sebabnya, kalau kita lihat semasa, jumlah lekuk dia daripada bawah ni adalah 11. Sama ada kita tengah buat wave 12 sekarang, ataupun masih lagi dalam 11, untuk dia kena ada 13 ya. Dia kena berakhir dengan 13. Sekarang ni ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Mana Zuan? Ini jelas ke Zuan? 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kita sedang menyangkakan 11. Belum lagi full reset untuk 12. Dia kena buat 13 baru habis. Kalau dia naik lagi, extend. Itu dia. Level ni dah sampai 1618. Yes, sampai. Itu flat. Selagi dia berada di bawah ini, kita masih katakan US dollar nak ke bawah. Tetapi jumlah kiraan untuk US dollar ni tak lengkap. Macam mana kita tahu dia lengkap? Kalau ini adalah flat A, B, dia tak dapat jadi benda lain. A, B dan C. Okey. C ni boleh sampai 1 ataupun lebih daripada 1618. Apapun C ni kena kiraan motif. Apa jadi kalau dia naik terus wave 3? Kita cuma dapat confirmkan dia sebagai wave 3 kalau dia break atas ni. Itu je. Dan baru kita tukarkan ini sebagai structure korektif.
Ada banyak cara dia. Jadi, kalau kita katakan sini akan ada kiraan motif, kiraan motif adalah 5, 9, 13, 17, tambah 4, tambah 4 dan seterusnya. Jadi, kita kira lah lekuk dia. Macam mana kira lekuk dia? Ambil stokastik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu je. 11, 12, 13. Ataupun ada divergence or whatever. Kan kesenang cara tu Kimi. Nampak? Ni stokastik ni, ini kita ada GU, kita ada AU, NU yang tak lengkap. UCAT pun sama, tak lengkap lagi ke atas. Sebab itu kita masih ada untuk kekuatan US dollar. Jadi kita masih menjangkakan dolar menguasai pasaran. Ingat, kita sedang melihat kepada crosses yang berada dalam, kita ada Euro AUD, GBP AUD yang berada dalam kawasan equilibrium. Faham? Jadi kita jangkakan bila-bila ini untuk berlaku ataupun kita extend lagi ke atas, masih lagi 11. Boleh? Kita masih lagi menjangkakan yang masih lagi ke atas. Okey? Itu yang kita masih lagi dalam fasa 1 ni. Yen pair masih ke bawah, dollar pair masih melemah, komoditi adalah yang paling lemah. Kita masih ada korektif dalam WXY untuk US dollar, untuk indices. So, kita masih menjangkakan cerita yang sama, tak ada perubahan. Maksudnya, kita buat kat sini lah. Kita buat yang baru lah. US 30. US 30, mana US 30? US 30 saya. Mana pergi je? US 30. Saya cari sekejap ni. Okey. Kalau anda lihat chart ini, chart sekarang ni, ini satu full reset. Ini satu full reset. Nampak? Kalau tak nampak juga, saya tak tahulah. Maksudnya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ini nampak motif. Jadi kita sedang menjangkakan kat sini akan buat 1, 2 dan 3. Now, kalau 1, 2, 3 kat sini adalah W, X dan Y, itu adalah US dollar. Kalau 1, 2, 3 sini adalah A, B atau C, itu adalah JPY. Boleh? Now, kalau kita lihat kepada chart ini, buka yang paling besar dulu. Lepas tu anda bang, saya take M15 bang, saya tak peduli weekly ni. Ya, memang. Kalau kita tengok structure ini, zoom in sikit yang ini, kita jangkakan 3 tadi Anda pergi kepada daily. Ni paling simple anda nak analisa. 2 dan 3. Okey. Jadi ini tak lengkap lagi. Tak sampai lagi 100%. Macam mana kita tahu ini? Sama. 1, 2. 1, 2. Tak nampak, saya tak tahulah. Boleh? Tak ada cara paling lagi clear saya nak tunjukkan benda ni. Jadi kita masih katakan dia ke bawah. Selagi tak lengkap. Dan selagi berada di bawah ni. Boleh tak dia terus naik? Boleh. Tapi higher probability adalah untuk dia lengkapkan. Ingat, map kita sentiasa indeks. Sentiasa indeks. So, kalau ni tak lengkap ke bawah, apakah
struktur ini? Tu soalan kita. Kita nak tengok divergence. Sama ada ini adalah yen ataupun dolar. Now, pergi kepada, anda nak tengok divergence, anda pergi H4, H1 ke bawah. Struktur sekarang ni, ada divergence tak ini? Yang ini. Ini struktur daripada atas ni, ada divergence tak? Kalau kita lihat kat sini, tak ada divergence. Kita pergi kepada H1. Struktur ini. Kalau kita lihat sekarang ni, tak ada divergence. Kalau dia tak ada divergence, jangan terus buat 5. Anda kena jadikan dia sebagai W dahulu. Kalau dia W, kita akan tengok dia sebagai US dollar. Faham? Dan kita jadikan ke bawah untuk lengkapkan W, X dan Y. Itu je. Tak payah elite wave ni. Anda tahu struktur dia. Lepas tu anda lihat Fibonacci dan jangkakan tengok divergence. Saya buat benda-benda ni. Lepas tu saya letaklah 1, 2, saya buat sequence punya ni. Saya kira 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kalau rajin anda buatlah elite wave. Selagi dia tak lengkap, kita punya ni adalah ke bawah. Itu je. Jadi anda faham apa yang dijangka sebelah kanan. Anda tunggu, kalau anda jangkakan indices buat W, X dan juga Y, anda akan tengok dan ini ke bawah. Kalau ada indeks yang tak lengkap, anda boleh tunggu pullback ini untuk entry. Itu indeks. Kalau anda menjangkakan ini adalah WXY ke bawah dan disebabkan oleh US dollar, kalau ini daily chart. Kalau anda trade dekat intraday, anda masih cari untuk dollar long. Anda tengoklah pair dollar EU ke GU ke EU ke yang ada incomplete sequence. Pullback 3 wave, kalau breakout dalam 5 ataupun 9 ataupun 13, anda pergi short. Buat itu berulang-ulang. Dan yang paling ni adalah kepada crosses. Terutamanya kalau kita bandingkan cross di antara commodity dollars iaitu AUD, NZD dan CAD berbanding dengan lain dollar pair iaitu Euro, CHF dan juga kepada GBP. Ini menang against ini dalam dinamik sekarang. Faham? Buat dia berulang-ulang, buat benda yang sama. Kalau ada kalau ada sumo di ladang. Kalau ada setup dia yang incomplete, kita masuk. Itu je. Jadi jadi cerita dia masih sama. Indices masih ada struktur tidak lengkap ke bawah untuk sampai tempat support. Okey, ini dah berlaku. Ini yang kita cerita hari Jumaat lepas. Ingat tak yang ini? Kalau ini buat 5 dan kita akan tukar struktur ini 5, 3 dan 5. Cepat sikit sampai 100%. Tak ada divergence bang. Itu sebagai filter. Okey, jadi disebabkan dia tak sampai 100%, lepas tu dia naik ke atas, kita jadikan dia sebagai W, X dan Y. Tunggu ke bawah. Sama ada ini A atau W, tak kisah. Sini adalah X ataupun B kita. Kita masih jangkakan ke bawah. Saya tak terkejut dia buat ke atas lagi. Pada masa yang sama, AUD, NZD, GB dan CAD cross against dollar pair yang lain
pada level ini, sekarang ni, dekat indeks, dah sampai equal leg. Betul tak kini? Jadi disebabkan dia sampai equal leg, kita katakan struktur ini habis di sini. Sebab kalau ini naik lagi, GBP AUD akan turun banyak lagi. Faham tak? Unless ini buat ke bawah dan naik balik. Yes, sebab kita ada crosses yang sedang melengkapkan struktur dia, Jom. Tapi bila kita ada bila kita ada struktur untuk COMDOLS against dollar pair yang lain tu dah mula naik, dan kita akan nampak kekuatan US dollar against komoditi dolar lebih nyata. Ingat, kalau anda lihat, try bukan tengok H1. Breakout dia daily. Contoh, ini maksud saya. Euro US dollar, struktur daily ini, yes, euro lemah adalah motif. Flat. Okay? But ingat, ini adalah 4545. Jangan tengok yang ini. Yang ini 4545 last. GU daily. Okay? Ini sama dengan ni dah break. Tapi tengok yang satu ni. Apa beza dia? Dekat AUD US dollar, yang satu dekat ni tadi, ini breakout. Jadi anda tak dapat nak katakan, nampak tak satu ni? Ini break. Sama juga dengan NZD US dollar. Satu kat sini, yang GU tadi tak break. Nampak tak? Ini break. GU ini tak break. Nampak? Yes, dekat lower time frame H1 akan nampak macam ya, betul. Tapi kalau kita lihat struktur besar dia, yang lebih lemah adalah COMDOLS. Because kita nampak untuk crosses sedang buat correction kepada dia. Nampak? Daripada situ dan anda pergi kepada lower time frame. Boleh? Saya harap ni jelas. Jadi kita nak trade apa? Baru saya tak ada. Yang lama masih pegang. GBP AUD kita masih ada posisi. Ini mungkin dah habis dan gerak ke atas ataupun satu lagi ke bawah. Kalau kita ikut cerita GN, kalau ikut cerita GN, ini motif. Dan ini ke atas. Okey? Euro GBP pun sama. This one mungkin habis. Nampak Okey, gold. Gold kalau buat bawah A, kita akan tunggu 2. Saya ambil silver instead of gold. Okey? UCAT anda sepatutnya sama ada dah masuk yang kita cerita minggu lepas. Saya dah beritahu saya tak trade yang ini. Okey, ni dah masuk dalam blue box dan naik ke atas. Kita masih ada entry yang ini. Okay, kalau ikut cerita UCAT ni, GBP AUD tadi dah habis. Lain daripada tu tak ada. Sorry ya. UK 100 kita keluarkan daripada list kita sebab kita tak ada incomplete sequence. Cuma satu fractal saja. Dolar indeks US sekiranya dia buat yang ini. Ini boleh ke atas lagi. Okey? Itu sahaja. InsyaAllah bersama saya dan Imran pada malam nanti untuk Pick of the Week show. Jadi saya akan keluarkan UK 100 yang position trade ni masih ongoing.
GBP AUD ni saya akan alihkan ke atas dan kita dah trigger. NZD US dollar, ni pun sama. Ni dah tutup sebawah. Okey. Jadi itu saja, insya-Allah jumpa lagi pada malam nanti lah. Bolang satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa lagi pada malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam.